Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. Amin, amin, amma ba'd. Kita semua sihat. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada pagi ini. Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Siap, Ibu Ayah, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah masih lagi dan terus mengurniakan kepada kita dua nikmat yang begitu mahal harganya, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan yang lebih utama adalah kita istiqamah berada di dalam kebaikan, insya-Allah, sebagaimana yang telah kita usahakan sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan inilah juga yang menjadi pengakhiran kepada umur kita masing-masing, yaitu dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, ibadah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum terlupa juga, kita sebagaimana doa yang dibaca oleh Fadil Tuan Imam tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami ya Allah dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semua ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Amin, insya-Allah. Suka untuk kita ulang sebagaimana yang diulangi, kerap disebut oleh para alim ulama kita. Rajab ini disebut sebagai bulan istighfar, bulan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita boleh bagi satu gambaran mesin basuh, washing machine, ya, bayar sekalian, Rajab ni kita boleh sebut sebagai bulan yang basuhan yang pertama tu. Kalau washing machine yang auto lah, kayak manual, yang first tu, basuhan yang mula-mula tu, kita letak baju pakaian yang kotor, masuk sabun dia, kemudian kita set berapa time dia, autonya wash dia, washing tu berapa lama. Maka masuklah kita dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ni basuhan yang kedua. Kalau Rajab tu dia blend keluar habis segala kekotoran. Masuklah dalam bulan Sya'ban ni yang kedua tu, apa? Spin lah. Dia bilas tu. Bilasan yang kedua tu. Maka daripada air keluar air hitam tadi tu, dia jadilah air yang cerah ni. Last sekali bila masuk bulan Ramadan ni,
dia dah berbau harum dah, elok dah, segar dah. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita ni dengan Rejab, bulan menanam benih, Syaban untuk kita siram dia, baca dia lagi, bagi jaga molek lagi, akhirnya bulan Ramadan untuk kita menuai hasil dia. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita usahakan bulan-bulan yang mendatang ni, menuju bulan Ramadan ni, kita cukup bersedia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Barulah boleh stay sampai malam akhir kan. Ni 10 malam akhir tak larat mai dah surah. Quran 3 beberapa hari lagi nak habis Ramadan, duduk juzuk awal lagi. Macam mana nak khatam Quran kan? Contohnya. Jadi kita cuba usahakan insya-Allah pada tahun ini. Baik, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, kita nak sambung semula bacaan kita ni. Kita ada orang Islam, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Bagi yang ada kitab, tak silap saya, kita pagi ni muka surat 31. Bunyi kat mana? Ada ceramah satu lagi. Oh, di luar ni. Oh, apa ni? Halaqah ni, taklim. Okey. Baik, kita dah tengok sebelum ni bayar sekalian ada adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah faham di sini kata pengarang yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri mewajibkan kepada kita untuk mentaati, iaitu mempunyai, mematuhi apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah faham sebelum pada ini, takkan boleh sampai Islam tu kepada kita kecuali adalah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semayang tadi, kita zikir tadi, semua hak zikir imam susun tadi ni, daripada satu habis tu alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah 10 kalinya, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kemudian pergi pula dengan al-Fatihah, lepas tu dengan ayatul kursi, semua dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pelik bagi orang yang mengatakan Allah, kita pergi umrah ni yang penting selesai 3, selesai tawaf, selesai sa'i, tahallul, cukuplah umrah kita. Madinah tu ziarah aja. Masjid Quba tu nak tengok masjid. Kalau dibayar semua dengar ayat-ayat macam ni, minta maaf saya nak sebut, jauhkan sikit lah daripada orang-orang begini. Sebab ini orang-orang yang tidak memahami betapa besarnya, betapa powernya barakah, fadilat, kenapa dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok telaga pun tak boleh kan? Ni telaga aja. Ya dah, cincin Nabi pernah jatuh dalam telaga ni, itu je isu dia. Macam tu je dia sebut. Tak betul. Apa sahaja yang berkaitan Nabi SAW besar dan tinggilah fadilat dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita dah tengok juga sebelum daripada ini beberapa perkara, antaranya yang disebut dalam suratul Hujurat. Jangan kita mengatasi baginda Nabi SAW dalam sesuatu urusan ataupun perkara. Adabnya, jangan mendahului apa dah, innalladzi ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu mengangkat suara kamu, wahai orang beriman, mengatasi suara Nabi SAW. Ingat tak kisah sirah tu yang seorang sahabat tak keluar rumah dah dia. Volume dia kuat, dia bercakap kuat, tak keluar rumah dia sebab dia ingat ayat ini untuk dia. Bila Nabi panggil, cerita dekat dia, Nabi kata bukan. Yang dimaksudkan adalah, ini yang kita kena ingat, jangan bertindak, jangan mengambil keputusan, jangan melakukan sesuatu yang melebihi batasan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Termasuklah ijma' dan juga qiyas bagi kita ahli sunnah wal jamaah.
Jangan mengatasi keputusan tersebut. Apa berlaku kalau buat macam tu? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Perbuatan itu akan menggugurkan pahala amalan kamu yang baik, sedangkan kamu tidak sedar. Kan? Walaupun kita ni kaki subuh, kita ni rajin baca Quran, jaga aurat molek, kan? Bangun malam dan sebagainya, tapi siang harinya kita lawan baginda Nabi SAW. Pelik, beramal dengan apa amalan yang diajar oleh Rasulullah, tapi sedangkan hati kita menentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW tanpa kita sedar. Maka sebenarnya adalah kita sedang tahbata a'malukum, kata Allah. Allah menghapuskan amalan kita. Relax, tak ada apa. Kosong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Okey. Jadi kita nak masuk pula yang kedua pagi ni, muka surat 31 tu, ibu ayah sekalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan orang-orang mukmin mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan mereka supaya cinta kepadanya. Apa antara dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Allah mewajibkan orang-orang yang beriman ni mentaati Allah dan mentaati Rasul. Nama Rasulullah ni diletakkan selepas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah satu khutbah Jumaat yang tidak menyebut nama Rasulullah. Tidak sah suatu tahiyat akhir dalam solat yang tidak disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda lah. Yang lebih besar sekali, tidak sah keislaman, akidah dia, syahadah dia. Kalau dia hanya nak ambil sekadar asyhadu an la ilaha illallah, cukup sah. Tak mau sebut nama Muhammad, tak mau sebut nama Rasulullah, tak Islam dia. Tinggi dan besarnya kedudukan Nabi SAW. Sebab tu kalau tengok kat sini ayat bawah tu, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu nak jalan nak menuju Allah ni, satu-satunya jalan nak sampai pada Allah, fattabi'uni. Allah perintahkan, wahai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebut dekat umat kamu, fattabi'uni, ikutilah aku. Seolah-olah bahasanya, siapa nak jumpa Allah, siapa nak masuk syurga, siapa nak pergi pada Allah ni jalan dia. Apa dia? Jalan yang aku bawa, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja jalan, iaitu jalan baginda Nabi SAW. Dan diperintahkan ayat tadi, surah An-Nisa ayat 59, ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ulama-ulama tafsir, Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Sur Al-Qardawi, kalau hurai tentang ayat ketaatan, bila diambil ayat ini, ati'ullah wa ati'ur Rasul, sampai ingat ayat selepas tu, wa ulil amri minkum. Alladzina amanu ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. 3 ketaatan kat sini. Tapi ulama bahas kenapa ati'ullah wa ati'ur Rasul, ada ati'u, ada ati'u. Tapi lepas tu wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu ni dia tak ada wa ati'u ulil amri minkum. Sebab 2 ketaatan yang sebelum tu adalah ketaatan mutlak yang tak boleh bincang dah, kena taat saja. Allah dan Rasul ni kena taat. Tetapi ulil amri minkum ni, bila main ketaatan dia, bila ulil amri, pemimpin di kalangan kamu ni juga mentaati 2 yang sebelumnya, iaitu Allah dan Rasul, barulah ketaatan kepada pemimpin tu menjadi ketaatan yang sama, wajib dia. Wajib taat pemimpin. Tapi kalau pemimpin tidak mentaati Allah dan Rasul, tergugurlah ketaatan kita kepada pemimpin tersebut. Itu kedudukan dia. Nak sebutnya apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasul ni adalah ketaatan yang mutlak. Tak boleh bincang dah. Okey. Okey ke semua? Boleh tak? Sejuk-sejuk ni.
Kan? Sejuk sungguh. Saya surau ni, kalau salam dengan saya depan kuliah mesti sejuk kan. Alhamdulillah, tak main surau lagi tak tahu. Surau selesa dah. Okey, tidur malam pun aircon dah no. Apa ni, suruh aircon lagi. Jadi memang aircon saja hari tadi. InsyaAllah mudah-mudahan sihat, selesa beribadah, fokus je lah kan. Khusyuk saja lah yang kita kena kejar lagi. Firman Allah lagi dalam surah An-Nur ayat 63, apa dari ayat semua, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya merasa takut akan ditimpa ujian besar atau akan dikenakan azab yang amat pedih. Yukhalifuna an amrih. Apa perintah Allah ni? Apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jua perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, apa yang disebut, yang dilafazkan oleh Rasulullah, yang didiamkan oleh Rasulullah, yang ditunjukkan perbuatan tu oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua wahyu. Sebab tu kena jadikan Nabi ni idola, dan dia macam ni, sebab tu kena kenal. Macam mana kita nak tahu cara makan paling elok untuk kesihatan? Melayu kita kan concern kalau sihat. Kita dalil semua tu nombor 2, dia sihat tak? Doktor, saya makan ni sihat ke tak sihat? Kita jarang tanya ustaz, makanan apa yang sihat? Yalah, kadang-kadang tak semua ustaz tahu macam mana kan. Tapi macam mana kita nak tahu kaedah makan apa yang sihat? Kecuali dengan kita mengetahui bagaimana Rasulullah makan sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, macam mana kaedah menguruskan isteri dan anak-anak? Kita tak akan tahu kaedah yang paling baik kecuali kita meneliti Syama'il Muhammadiyah, macam mana Rasulullah dengan keluarganya. Kan? Sebab apa? Sebab apa yang Nabi buat ni, hak tu yang Allah susun silibus dia. Nabi pakai slipper macam mana? Capal Nabi bagaimana? Di rumah apa yang Nabi sebagai seorang suami buat? Ada guru kita baru ni, Ustaz Man, guru kami susun ada 8 benda yang Rasulullah buat. Bila masuk je pintu rumah, Nabi tak tinggal buat 8 benda tu. Tak ingat semua lah pagi ni nak sebut, tapi Nabi buat satu-satu. Nabi jahit, Nabi basuh pinggan, Nabi memasak, ada semua detail. Main mana benda tu? Sama ada diceritakan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah ataupun sekalian Ummahatul Mukminin, sekalian isteri-isteri Nabi SAW, dan juga hamba-hamba ataupun khadam Nabi SAW, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Zaid bin Harithah, semua ni yang melihat perbuatan Nabi. Baik, poin dia apa? Semua yang Nabi buat ni tidak lain adalah sedikit pun, kalau bahasa kita semua, pun tak, pun tak, kedipan mata Nabi pun takkan berkedip, kecuali itulah wahyun yuha, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya buka yang lidah ni, kanan ke kiri Nabi letak ni, semua tu daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita boleh kata seremban ni tak ada apa? Pelik kan? Saya rasa orang surau ni okey kot. Tu hati-hatilah, no? Macam-macam ni. Serban-serban ni ada apa serban? Cakap macam tu dalam ceramah kuliah tu. Aduh, kan Nabi pakai. Jangan siapa yang memperlekehkan apa yang ada berkait dengan Rasulullah SAW. Kalaulah apa yang Nabi buat itu adalah wahyu yuha daripada Allah, maka siapa yang memperlekehkan apa yang Nabi buat, dia memperlekehkan siapa? Itu isu dia. Awak memperlekehkan siapa? Boleh betul-betul ekor kan? Kurang sejuk dah. Masa tajuk panas macam dah lah. Okey, jangan gelabah sangat. Siap dah. Ustaz ni melapor, Ustaz sejuk, Ustaz panas. Dah, saya okey.
Melawak tuannya serius sangat. Pagi-pagi dah serius kan. Okey, lagi apa lagi disebut oleh pengarang di sini? Yang ketiga, muka surat sebelah tu 32, bahawa Allah SWT yang maha mulia lagi maha besar telah melantik baginda Rasulullah SAW sebagai imam dan hakim. Allah melantik Nabi ni bukan sekadar sebagai postman. Ni kita kena faham. Nabi ni bukan mai hantar surat balik dah. Kan? Apa postman? Ulama sekitar selalu letak gambaran macam itulah. Postman dengan Rasul ni tak sama. Walaupun secara literalnya dua-dua ni membawa apa ni? Semua tengok saya jom. Okey, walaupun dua-dua ni membawa benda lah. Postman pun bawa surat hantar, Rasul pun bawa risalah. Sebab tu Rasul pembawa risalah Islam tu. Tapi dua-dua ni ada beza dia. Selalu ulama kita letak postman ni pasal apa? Postman ni mana ada kita ambil tahu dia duduk mana. Kan? Orang hantar rumah, ting-tong, tekan loceng kan. Haji, saya nak hantar surat ni. Kita tanya, ni awak ni asal mana? Rumah kat mana? Isteri berapa orang? Kan? Kita tak ambil tahu tentang postman ni. Sebab postman. Jadi, kalau kita tak ambil tahu tentang Rasulullah, dibimbangi bayar semua. Takut kita hanya tanpa sedar menganggap Rasulullah ni postman sahaja. Wa'iyyazubillah. Tak boleh. Maka nak kena advance lagi daripada Rasulullah Muhammad bin Abdullah ni. Iktiqad kita bukan terhenti kepada postman sahaja. Kita kena hubbun Nabi, mencintai Nabi SAW. Kita sayang semua kalau dapat satu barang tu. Allah sayang Ustaz, suka barang ni. Lama dah saya order kat Shopee, sampai juga barang ni. Suka ada barang ni, sayang. Tapi kita tak sayang dekat rider yang hantar barang tu dah. Kita tak cinta pun kat dia. Tapi berbeza, kita sayang juga apa dia. Barang yang kita dapat ni apa dia? Islam. Hidayah yang kita dapat ni kita sayang sungguh. Kan? Dan kita sayang dan cinta kepada orang yang membawa hadiah ataupun risalah Islam itu tadi. Itu beza. Maka kenapa saya bagi analogi dan ibarat yang disebut oleh para ulama sebagai postman ni, nak sebut bahawa kita kena zahirkan kedua-duanya. Apa dia tu? Kipas laju pula. Pula dah. Bagi selesai dulu isu kipas kita ni. Yalah, macam-macam peringkat umur, keadaan fizikal, faham tu. Apa sikit insya-Allah. Okey. Maka disebut di sini Rasulullah ni Allah letak sebagai imam dan hakim. Apa dia? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Apa dia? Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran dengan benar untuk engkau wahai Rasulku bagi melaksanakan hukuman antara manusia dengan hukum-hukum yang Allah tunjukkan padamu. Yang Nabi kata ya, Nabi kata tidak. Ni Nabi sebagai imam, pemutus dan juga hakim. Apa maksud imam? Imam ni pemimpin lah. Makmum ni apa? Makmum ni pengikut. Sebab tu kaedah solat ni kita kena guna dalam kehidupan kita. Makruh kita lambat follow imam dalam perbuatan solat. Sehingga setengah ulama sebut boleh kata batal terus kalau lebih daripada 2 rukun besar tertinggal imam. Sebab tu ni minta maaf adalah sebut pasal sembahyang ni. Orang yang mengaji pasal sembahyang, dia tak akan sujud lama melebihi lamanya sujud imam. Sujud. Imam dah nak bagi salam dah. Fil alamin innaka, baru dia Allah ya akhi. Sebenarnya tak berapa tepat dari sudut kaedah makmum dengan imam. Pak Long nak sujud lama boleh, tak apa, sembahyang solat. Sembahyang solat lama mana tak apa.
Rasulullah SAW kalau solat berjamaah pendek bacaannya, ringkas. Bahkan Nabi perintahkan kepada sekalian imam, wahai imam, kalau kamu jadi imam, ringkaskan bacaan, pendekkan bacaan. Kerana apa? Nabi kata, kerana di belakang kamu ada orang tua, ada orang sakit lutut. Sakit lutut itu saya tambahlah, mana Nabi suruh ada orang tua. Dan Nabi kata yang kedua, ada orang-orang yang segera hajatnya. Lepas sembahyang ni dia ada urusan lain yang lebih urgent lagi. Ialah mana ada yang urgent pada solat, tapi ada urusan dunia yang dia perlu selesaikan. Maka ada fiqah-fiqah dia. Macam tu. Jadi kita ni sebagai makmum kena jaga perkara-perkara tersebut. Jangan bimbang, ustaz saya tak habis bacaan lagi. Tak apa, imam tanggung kita. Tu ujung sembahyang jemaah tu jadi makmum. Ustaz, saya kan subhana rabbiyal a'la kan kena 3 kali. Saya baru sekali subhana rabbiyal a'la selalu baca. Tapi nak baca nak baru sekali. Tak apa, imam dah Allahu akbar. Segala tu imam yang tanggung. Tak ada masalah. Nama pun imam. Okey, kenapa balik pada poin asal tadi? Imam itu adalah pemimpin yang menanggung kita. Maka Rasulullah SAW ni apa maksud imam? Imam adalah pemimpin kepada sekalian kita yang menjadi makmum Nabi. Bahkan lebih besar lagi, kita adalah umat Nabi SAW. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah perintahkan dalam surah Al-Ma'idah pula ayat 48, fahkum bainahum bima anzalallah, hendaklah engkau wahai Rasulku menghukum antara mereka ahlul kitab dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, yakni Al-Quran. Hukuman kita di dunia ni setelah kewafatan Nabi SAW, zaman sahabat tak apa, ada apa-apa dia boleh tanya Rasulullah. Ya, sahabat ni punya adab kan, ini teringatlah saya celah-celah lah kan. Buat benda elok pun tanya Nabi lagi. Selesai merawat satu hamba Allah ni, satu kumpulan manusia yang masuk kampung ni, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Lepas tu sahabat yang confused, boleh ke baca Al-Fatihah berubat orang? Nak juga tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami sembuhkan satu penyakit ni dengan bacaan Al-Fatihah 7 kali. Bolehkah kami buat macam ni wahai Rasulullah? Tak apalah dari sudut perawatan Islam tu, tapi saya nak bawa dari sudut adab. Masya Allah, sahabat punya adab sampai macam tu pun tanya Rasulullah, bolehkah kami baca Al-Fatihah? Al-Fatihah ummul kitab, ibu kepada Al-Quran, ibu segala surah. Lainlah kalau tanya benda confuse, elok ke tak elok benda ni. Ni benda elok dah. Nak tanya macam mana keadaan di sini Nabi. Sebab apa? Sukanya mereka berhubung, bertemu dengan Nabi SAW. Kalau kita hidup zaman Rasulullah SAW, nak tak setiap hari pergi rumah Rasulullah? Mesti. Setiap hari pergi rumah. Kalau naik motor tu buat lalu depan rumah Rasulullah, jelik. Pasal mana? Nak bagi tengok Rasulullah tu. Dapat tengok Rasulullah berkebun ke, Rasulullah nak mengembala kambing tu, nak tengok Rasulullah. Lepas tu buat-buat nak sembang. Macam tu lah sahabat, buat-buat tanya. Padahal kadang mereka tahu dah benda tu elok sahabat, tapi nak bersembang dan berbicara dengan Nabi SAW. Kedudukannya, subhanallah. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu. Turut buat apa yang diperintahkan melalui Al-Quran, dan jangan sesekali menurut hawa nafsu. Okey, sikit lagi 5 minit ikut. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Surah An-Nisa ayat 65 pula, apa kata Allah? Maka demi Tuhanmu mereka tidak disifatkan beriman hinggalah mereka bersetuju menghakimkan engkau dalam mana-mana perselisihan di antara sesama mereka. Kemudian tidak pula mereka merasa suatu keberatan dalam hati mereka, dan mereka menerima apa yang engkau hukumkan dengan sepenuhnya. Tuan-tuan sekalian, tolonglah letak dalam kepala kita, mindset kita, apa sahaja urusan kehidupan dunia kita ni, please refer to Al-Quran first. Speaking sikit bagi-bagi ni. Kita kan kalau ada masalah sikit mesti nak tengok orang kata apa.
Tanya sikit Datuk ni, apa pandangan Datuk? Cik, boleh tanya siapa-siapa pun boleh, tapi jangan lupa letak Quran dulu di depan. Apa sahaja masalah, letak Quran kan. Kan Malaysia dahsyat lah ni semua kan. Takut nak tengok berita hari ni macam-macam. Jigolo lah. Mereka dakwa semalam melakukan hubungan. Saya geram ya, kalau anak-anak kita kerja di editor berita, tukar je istilah tu zina, tulis zina, pensudalan lah, luar ni, tulis je zina pun nampak dahsyat sikit. Melayu kan sensitif dengan perkataan kalau babi tu, Ustaz jangan sebut babi Ustaz, haram, sebutlah khinzir. Kita suka cantikkan bahasa tu. Zina, sebut zina, lelaki tu zina, lebih 20 orang perempuan, setiap zina tu dia rakam video untuk dia jual sebagai income dia. Macam-macam ya, teman lelaki bunuh perempuan, menangislah anak tu umur 10 tahun dikubur mak dia kan, boleh jumpa dah tinggal raka tulang dah, lama mana dah. Terlatih pula tu, tak bau langsung, jiran tak bau mayat sampai tinggal tulang ni lama. Maknanya belajarlah, dia belajar macam mana nak bunuh tak dikesan. Subhanallah. Ialah walaupun Cina tapi mabuk pukul anak itu, macam dalam filem, rupanya berlaku semua kan. Maknanya akhir zaman kita ni dahsyat. Supaya sekalian hati-hati. Ialah kalau nak cerita lebih pun tak seronok, arwah belaka dah ya. Tapi jaga anak perempuan kita. Semalam 2 hari lepas saya ceramah dalam UIS ni, sebut gitulah kat adik-adik baru masuk kan. Dia panggil ceramah depan pelajar baru, saya kata adik-adik perempuan hati-hati. Yalah, nak sebut pun saya tengah buat live tak syok ya. Macam-macam semua kan. Beranak dan tandas, mati bayi tu, macam-macam. Jadi kalau itu universiti Islam, universiti yang tidak Islam, dahsyat lagi ya. Anak-anak kita belakang tu. Saya yang mula terkesan ni bila saya tengok anak saya lah, yang anak perempuan saya nombor 3 tu dah 3 tahun, nak masuk 3 tahun dah. Allah, macam mana dia 20 tahun lagi. Waktu tu universiti dia macam mana keadaan dia. Aduh. Jadi bayar semua. Kenapa saya sebut dekat surau? Saya nak sebut bahawa wahai orang-orang surau, jangan hanya, ini ayat yang tak pemanis sangat lah, tapi saya terpaksa sebut. Wahai orang-orang surau, jangan hanya fikir soal kita nak masuk syurga aja. Okey dah ni main subuh berjemaah, insya-Allah istiqamah, tak ada jalan lain dah nak ni. Tapi yang lebih besar adalah kita nak tinggalkan generasi yang macam mana di dunia ni. Kita nak kejar macam mana waladin salihin yad'ulah, doa anak soleh yang mendoakan kita. Jadi kalau saya Allah bagi ruang dengan mikrofon ni, saya gunalah mikrofon ceramah lah. Maka ibu ayah semua dengan platform dan ruang masing-masing gunakan. Kita ketua keluarga, tengok keluarga kita. Kita majikan, tengok pekerja kita. Kita pengerusi, tengok anak-anak buah kita. Kita presiden, tengok kampung tempat kita. Ya, kita yang berhormat, buatlah polisi dan dasar yang menjaga masyarakat dengan agama ni. Masing-masing main peranan lah, maksudnya macam tu. InsyaAllah. Takut tengok berita macam-macam. Wa'alaikumsalam. Okey, last sekali saja saya tunggu apa ni, waktu isyraq kan. Okey. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dengar semua dah ayat ni. Tinggal lagi kita nak buat sungguh-sungguh. Apa dia? Nabi ni sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan kepada kita semua. Siapa yang akan jadikan Nabi ni rujukan dia? Ada 2 ciri, iaitu liman kana yarjullah, orang yang nak selalu balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nak pergi dekat Allah, mengharapkan pertemuan dia dengan Allah, dia akan jadikan Nabi ni uswatun hasanah.
Wal yaumal akhir, dia nampak kat mana destinasi tempat akhir dia, iaitu akhirat. Dia nak pergi dekat Allah, dia nak masuk syurga Allah SWT, dia no way, dia tak ada jalan lain dah kecuali jalan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Okay. Saya tengok anak-anak muda, kawan-kawan saya bila kami sembang pasal alahan Malaysia seri dengan Korea, tiga sama tu, wih dia punya hurai, kata wih ni Arif Aiman, harga dia 550,000 euro nilai dia. Lepas tu Han Seung-min, Kapten Korea Selatan ni, harga dia 50 juta euro. Maknanya Malaysia boleh beat dengan Korea ni, satu yang hebat. Dia pun bercerita, hak ni pasukan Bayern, hak ni Tottenham lah, hak ni semua segala 80% pasukan Korea Selatan ni bermain di Korea Selatan, dan Malaysia boleh beat mereka. Ni satu kebanggaan baru. Bagus, power hantar semua pasal bola. Okey, tak apa, alhamdulillah, teruskan. Tapi adakah kita boleh hurai sedalam itu juga berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu cerita dia. Jadi sama-sama lah kita yang dalam surah ni, yang menonton ni, kita kena tengok balik diri kita dengan Rasulullah ni tahap mana. Sebab kita nak jadikan Nabi uswatun hasanah, contoh tauladan, ikutan yang baik. Nak ikut macam mana kalau tak tahu apa yang Nabi buat, untuk kita follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayar semua, sekadar tu dulu lah kot pagi ni. InsyaAllah nampak gayanya bayar sekalian. Bulan depan kita akan pergi sikit lagi berkaitan dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau ikut kita ni ada lebih kurang 2 muka surat lebih lagi berkaitan dengan Rasulullah. Tak apa, seronok cerita tentang Rasulullah ni. Terima kasih semua atas perhatian diberikan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Allah berikan taufik dan hidayah. Kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Dan sebagaimana doa yang dibacakan oleh Imam tadi, Allahumma rzuqna bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semakin kita banyak bincang pasal Rasulullah ni, Rasulullah kenal kita, Nabi pandang kita, dan Nabi memberikan syafaat kepada kita, insya-Allah. Sama-sama terima kasih juga kawan-kawan di TikTok yang bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.